أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi kita sambung lagi dengan surah Al-Fatihah. Kemarin kita belajar tentang tentang apa kelebihan Al-Fatihah, kenapa dinamakan surah Al-Fatihah, apa nama lain selain daripada Al-Fatihah. Kita belajar dah. Lepas tu kita juga telah buat harfiah, tapi hari ni Mama mula balik. Harfiah tu bermula daripada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita revise mula. Jadi Bismillah, cuba kita lihat Bismillah bermula dengan huruf ba isti'anah. Maksudnya Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Lepas tu ada ismi, ada Allah. Maksud dengan nama Allah. Maksudnya segala perbuatan, segala aktiviti yang kita lakukan, kita mulakan dengan menyebut nama Allah. Kerana kita melakukan sesuatu itu sebagai satu pekerjaan dimulakan dengan menyebut nama Allah. Jadi beza di antara kita dengan orang-orang yang orang kafir ialah bagi orang yang beriman, setiap aktiviti kita sebab kita menyebut nama Allah, kita buat lillahi ta'ala kerana Allah, maka semua perbuatan kita, semua aktiviti kita akan menjadi satu ibadah kepada kita. Maksud kalau kita ibadah dan juga dia akan dapat satu keberkatan. Maksud bagi contoh, kalau kata kita minum air. Minum air itu tujuan kita ialah untuk menghilangkan dahaga kita kan. Tetapi disebabkan kita menyebut lillah kerana Allah, dengan menyebut nama Allah, kerana Allah lah kita buat, mengikhlaskan kerana Allah. Jadi kita akan dapat barakah. Selain daripada menghilangkan dahaga, kita akan dapat pahala. Dan pahala ini akan dijadikan sebagai ganjaran untuk kita di hari akhirat, sebagai ibadah kita, dan juga dapat keberkatan lain. Maksud air yang kita minum itu boleh menyebabkan manfaat bagi tubuh kita dan sebagainya. Jadi yang kedua ialah bila kita sebut nama Allah lillah, bermaksud kita menyedari, kita insaf, kita tahu bahawa segala perbuatan kita, aktiviti kita itu adalah di dalam pengawasan Allah. Jadi bila kita tahu bahawa aktiviti yang kita buat itu, amalan yang kita lakukan itu di dalam pengawasan Allah, adakah kita akan buat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah? Kita mestilah buat satu aktiviti yang dalam ruang lingkup yang diperintahkan oleh Allah, dan kita akan cuba menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan secara tak langsung kita kata Bismillah itu akan mengelakkan kita daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah, kerana kita buat lillah, kerana kita buat kerana Allah.
Dan Ar-Rahman itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pada ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah sifat Allah. Ar-Rahman, Allah itu nama bagi zat Allah. Zat ilahi ialah Allah. Nama bagi sifat Allah ialah Ar-Rahman di antaranya. Dan Allah tu ada lagi nama-nama lain. Jadi Ar-Rahman sifat Allah yang menunjukkan bahawa Allah tu maha pemurah. Pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah ni, kenapa? Kerana Allah ni telah memberikan segala kecukupan bagi kita dalam kehidupan kita. Allah yang sediakan segala keperluan bagi kita sebagai contohnya rezeki, apa untuk kita makan, kemudahan kita, penyelesaian masalah kita, semua daripada Allah. Bila kita ingat gitu, kita buat lillahi ta'ala, dan kita tahu bahawa Allah lah yang memberikan segala kecukupan pada kita, akan menjadikan pergantungan kita kepada manusia itu tak ada. Sebab Allah tu yang maha kaya, yang maha pemurah, yang ada segala benda. Jadi kita akan bergantung kepada Allah. Jadi sifat Ar-Rahman Allah ini juga menyebabkan kerana sifat Rahman Allah ni, Allah akan bagi rezeki dia pada semua manusia, sama ada orang itu beriman ataupun tidak beriman. Sebagaimana kita tengok dalam surah Al-Baqarah kan, Nabi Ibrahim bila dia mohon supaya Allah bagikan rezeki kepada penduduk di Mekah yang beriman, tapi Allah kata waman kafar, dan juga Allah kata bagi orang kafir pun Allah bagi juga, tapi selepas itu Allah kata aku akan seret dia ke dalam untuk diazab dalam neraka. Jadi tak ada, disebab sifat Rahman itu Allah bagi kepada semua manusia. Tapi Rahim ni berbeza. Rahim ini Allah hanya bagi pengasihnya Allah ni, penyayangnya Allah ni hanya Allah bagi kepada orang beriman sahaja, sama sekali di akhirat. Sebab tu kita kata, kalau kita baca doa kan, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah tu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Penyayang kenapa? Kerana orang itu beriman dan dia bertaubat pada Allah. Contohnya, dia tak akan bagi kepada sifat rahim ini, tidak akan berlaku pada orang-orang yang kafir, yang ingkar pada Allah. Kemudian kita juga bincang tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita tengok Alhamdulillah tu Allah mulakan dengan alif lam. Alif lam tu maksudnya nak menggambarkan perkataan hamdu tu. Kalau hamdu umum kan, jadi bila ada alif lam dia akan jadi nakirah atau khusus. Segala puji itu khusus lillah, hanya layak kita berikan kepada Allah saja. Ucapan nak kata syukur yang kita, terima kasih yang kita hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah ni, sebab tu guna perkataan hamdu. Kata ulama, kenapa tak guna perkataan syukur kenapa guna hamdu? Disebabkan hamdu ni merangkumi segala benda yang kita minta dan yang kita tak minta. Allah bagi segala rezeki kepada kita ni yang kita tak minta. Allah bagi matahari tak pernah putus, oksigen tak pernah putus, angin dan sebagainya. Ya Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kehidupan keperluan manusia tanpa kita minta, tapi Allah memberikan pada kita. Tapi kalau syukur tu setakat yang kita minta, kita bersyukur pada Allah. Yang kita minta, yang kita tak minta, semuanya Allah bagi. Jadi selayaknya lah kita hanya memuji Allah sahaja, kerana Allah lah As-Samad. Allah tu hanya Allah tempat manusia ni bergantung. Jadi selayaknya kita hanya memuji Allah dalam setiap aktiviti kehidupan kita yang kita rasa berterima kasihnya, apa-apa sahaja, semua itu adalah milik Allah. Sebab lagi ialah Allah tu Rabb bermakna dia itu adalah pemelihara. Rabbil Alamin, maksud Allah lah yang memelihara sekalian alam ini. Sekalian alam mestilah termasuk semua yang ada di langit dan juga semua yang ada di bumi adalah di dalam pemeliharaan Allah. Bayangkan besarnya semuanya adalah di dalam pemeliharaan Allah, maka selayaknya lah kita memuji Allah sahaja ni mereka. Sebab semalam kita dah ni dah kan.
Kemudian Ar-Rahman, Allah lagi sekali ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, lagi sekali dengan sifat Allah dalam memelihara alam ini. Allah dengan sifat Ar-Rahmannya, sifat pemurahnya, dan juga Ar-Rahimnya kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Allah telah menyediakan segala keperluan kita. Sebagaimana Allah ni bukan setakat menyediakan keperluan kita, tapi telah memberi hidayah kepada kita dengan panduan Al-Quran. Misalnya kita baca dalam surah Al-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Allamal Quran. Jadi Allah bukan mencukupkan keperluan, tapi juga mengajarkan kita Al-Quran ini. Satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan Al-Quran inilah kita dapat sumber petunjuk untuk kita hidup dan kita hidup di dunia ini dengan selamat, dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah, dengan supaya kita boleh kenal Allah, kita tahu tentang syurga neraka, kita tahu tentang perkara-perkara yang Allah larang kita, dan kita juga tahu apa perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dengan cara itu adalah satu cara yang selamat untuk kita menuju ke syurga Allah. Jadi sesuailah dengan Allah tu. Kata sebab kita hidup di dunia ni, matlamat kita ialah tak ada lain. Allah cipta kita ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ada benda lain. Dan juga Ar-Rahman ya Allah ini bukan setakat kata Quran sahaja. Bagaimana kita nak mengamalkan satu amalan, satu amal soleh itu, Allah contohkan melalui Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, supaya kita ni balik, kita hidup di dunia ni, supaya kita boleh melakukan amalan yang sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah, dan kita boleh balik ke syurga Allah dengan selamat, insya-Allah, dengan rahimnya Allah tadi, dengan kasih sayang rahmat Allah. Lepas tu ayat yang semalam ke Ar-Rahman Ar-Rahim lah kan. Jadi kita sama seterusnya ialah Maliki Yaumiddin. Maliki daripada perkataan Malik. Al-Malik maksud raja, penguasa. Bukan setakat kalau kita raja di dalam kehidupan dunia kita ni, bukanlah satu raja yang mutlak, tapi Allah ni mutlak, kerana dia lah yang menguasai, dia adalah Rabb sekalian alam ini. Berbeza dengan raja kita, kalau kata Raja Kelantan, kakak Kelantan je lah dia mengurus kan, mentadbirnya. Dia tidak nak kata satu Malaysia pun dia tak mampu kan. Tapi Allah ni daripada langit sehinggalah bumi, Allah yang menguasai. Raja bagi langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Jadi kalau kita hidup di dunia ni, kalau kita ada raja, maksud kita ada peraturan. Kita mesti akur pada peraturan tertentu. Jadi sama juga dengan Allah. Allah menetapkan kepada kita pelbagai peraturan semasa kita hidup di dunia ni. Bukan kita boleh melakukan satu benda tu, sesuatu perkara dengan sewenang-wenangnya. Jadi kita rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Kata Malik berasal daripada Al-Mulk, iaitu kepemilikan, sebagaimana firman Allah misalnya dalam surah Maryam, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Allah kata sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya. Maksudnya milik, yang menjadi pemilik, penguasa, raja bagi sekalian alam ini, bumi ini adalah Allah. Dan hanya kepadalah kamilah mereka semua akan dikembalikan nanti. Bahawa kita ini akan dikembalikan kepada Allah. Bukan kita Allah hantar kita ke dunia ni, Allah cipta kita di dunia ni hidup sewenang-wenangnya tanpa adanya pembalasan. Jadi walaupun Allah tu sifat Ar-Rahman, sifat Rahim ya, tapi kita sebagai makhluk kena ingat Allah adalah Malik, penguasa. Yaumiddin, yaumi ialah hari, ad-din ialah hari pembalasan.
Jadi bila kita tahu bahawa Allah yang memiliki hari pembalasan, maksudnya kita akan letak dalam kepala kita bahawa setiap amal perbuatan kita akan dihisap oleh Allah. Dan semestinya lah, sebab Allah kata adanya satu hari iaitu dinamakan sebagai hari pembalasan. Jadi Yaumuddin itu merujuk kepada dalam kitab Ibnu Katsir ini adalah hari pembalasan, iaitu merupakan hari perhitungan bagi semua makhluk. Dia disebut juga hari kiamat, di mana pada hari ini semua manusia akan diberi balasan sesuai dengan amalannya. Jika amalan dia baik, maka balasan pun baik, dan jika amalan buruk, maka balasannya pun buruk. Kita ambil reka-reka je. Jadi kata ad-din bererti pembalasan ataupun perhitungan. Jadi Allah berfirman, misalnya dalam surah An-Nur ayat 25, hari Yaumuddin ini ialah Yauma izin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal mengikut semestinya. Jadi dalam satu hadis, itu berkaitan dengan Yaumuddin ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab Al-Qiyamah, dan juga oleh Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, ya. Kita pun bila kita belajar dulu ya, tafsir dulu, kita pun belajar juga hadis ni. Al-Kayyisu, Rasulullah berkata Al-Kayyisu, orang yang cerdik ini, mandana, adalah orang yang dia tu dana, dia tu berkira-kira, nafsahu akan dirinya, atau yang mahu berkira-kira untuk memperbetulkan diri dia, wa amila, dan juga dia berbuat, lima ba'dal mauti, berbuat amalan, berbuat amalan untuk kehidupannya setelah dia mati. Maksud itu dianggap sebagai orang yang cerdik. Al-Kayyisu, orang yang cerdik ialah orang yang bijak. Orang cerdik ialah orang yang sentiasa menghitung-hitung amalannya, apa persediaannya, apa amalan dia yang disediakan untuk selepas dia mati. Dinamakan bijaksana, bukan bijaksana. Bijaksana. Jadi kata Umar lah kan, Umar Ibni Al-Khattab, manusia yang sebegini dia akan sentiasa menghitung-hitung amal perbuatannya, sebagaimana perkataan Umar kata, hasibu anfusakum, hitunglah, buatlah perhitungan akan diri kamu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab, kamu dihitung. Wazinu anfusakum, dan timbang-timbanglah diri kamu, qabla an tuzanu, sebelum kamu ditimbang. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar, sebelum kamu, dan bersiaplah untuk kamu menghadapi satu hari yang besar, di mana hari ini ala ma la takhfa alaihi a'malukum, yakni hari yang besar tu. Kenapa hari itu jadi hari besar? Iaitu hari di mana akan diperlihatkan kepada seseorang itu segala amalan perbuatannya, sedang amalan perbuatannya itu tidak dapat disembunyikan. Kedap. Okey, jadi itu adalah makna Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin iaitu Malik, raja penguasa bagi hari pembalasan, iaitu Allah yang mempunyai hari pembalasan, bahawa manusia semua walaupun rahmannya Allah, setiap daripada amalan kita ini akan dihisab oleh Allah.
Jadi bila kita baca dalam solat kita akan ingatlah. Kalau kita nak buat sewenang-wenangnya, kita akan tahu bahawa ya Allah akan ada satu hari segala amalan kita ni akan dibalas oleh Allah. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka hanya kepada engkau na'budu kami sembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita belajar tafsir sebelum ni, mama kita mama kita laki di Darul Ulum, dia panggil sebagai iyyaka na'budu ni, dia panggil sebagai tauhid fil ibadah. Wa iyyaka nasta'in dipanggil sebagai tauhid fid du'a. Jadi menurut bahasa di dalam tafsir Ibnu Katsir ni, ibadah berarti tunduk dan patuh. Sedangkan ibadah dari sudut bahasanya maksudnya kita tunduk, kita patuh kepada Allah. Sedangkan dari sudut syariat, ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Lalu kita hanya beribadah kepadanya semata-mata. Ketundukan dan juga ketakutan. Itu maksudnya ibadah tadi. Jadi Iyyaka na'budu, kami Iyyaka na'budu ini untuk menjelaskan bahawa kita mengakui bahawa kami ini tidak beribadah kecuali kepadamu, iaitu kepada Allah sahaja, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya padamu. Jadi mengikut Ibnu Katsir, inilah puncak kesempurnaan ketaatan, dan secara keseluruhan agama ini kembali kepada dua makna di atas, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mengikut sebahagian daripada ulama salaf, dia mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah rahsia Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini adalah rahsia Al-Quran, dan rahsia Al-Fatihah terletak pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama juga kalau kita laki pun dia kata perkara pokok di dalam surah Al-Fatihah ini ialah pada ayat yang kelima, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana ayat ini menggambarkan dua benda besar tadi lah, tauhid fil ibadah dan juga tauhid fil doa, dan benda ni dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Hamid 7 mengikut Maulana. Jadi hanya kepadamu kami beribadah merupakan pernyataan berlepas diri kita daripada kemusyrikan. Kita tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Setelah kita menerima Allah sebagai na'budu, kami sembah, kami hanya iyyaka kepada engkau sahaja, hanya engkau sahaja ya Allah kami na'budu, kami sembah. Jadi kita tak akan mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan segala apa sekalipun, sama ada makhluk dan sebagainya. Sedangkan pada penggalan kedua, iaitu iyyaka nasta'in, untuk kita menyatakan bahawa hanya kepadamu kami memohon pertolongan, merupakan satu sikap berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan makhluk. Kita tak boleh nak bergantung kepada makhluk ciptaan Allah, tapi kita hanya memohon hanya kepada Allah semata-mata. Kita berlepas diri dari segala upaya, kekuatan makhluk, serta menyerahkan segala urusan kita ni hanya kepada Allah semata-mata. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah tahu segala benda yang kita laksanakan. Apa dia? Oh, lalu minta gaji apa tak boleh lah. Betul sekali. Jadi setakat tu je lah.
Kita sambung besok pula. Tak panjang tak payah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.